Baik, kita jalankan satu perbuatan kat sini iaitu kafara. Kafara ni adalah daripada kalimah fi'il madhi dia, iaitu dekat dalam kotak muka surat 8 tu. Cuba tengok kalimah kotak dalam muka surat 8 tu. Orang. Baik, kalau kita buang waw alif kat belakang dia, kan dia kafaru kan tambah waw alif kat belakang kan. Domer hum. Kalau domer huwa, kita buanglah waw alif tu, tinggal kalimah apa? Kafara. Okey, maka dia duduk dekat baris nombor 1 tu. Pattern 1. Pattern 1 tu maknanya 3 huruf sahaja. Maka datanglah asal dia kafara, iaitu fa'ala. Kemudian yaf'ulu. Kemudian apa lagi? Sebelah dia. Fa'ala. Bukan, fa'lun kan? Oh, fa'lun je. Fa'lun, sorry. Fa'lun. Lepas tu? Fa'lun. Fa'il. Fa'il. Ayuh. Kemudian sebelah dia? Maf'ulun. Maf'ul. Baik, sekarang ni fa'ala. Baik, kita pattern dengan dia. Ni fa'ala, sini bunyi dia Kafaro. kafara. Kemudian sini bunyi yaf'ulu contohnya. Maka sini bunyi Yakfuru. yaf'uru. Okey. Yak. Sabar dulu, saya letak baris dulu. Kafara yakfuru. Kemudian sini bunyi dia fa'lun. Maka sini bunyi apa? Kafrun. Kafrun. Maka bunyi dia kafrun. Baik, kalau pattern dia bunyi kafrun, tiba-tiba kita biasa dengar bunyi dia kufrun. Kufur. Okey. Masa tu kita kena buang yang kaedah ni pakai yang kita biasa dengar. Oh. Boleh ni tukar Ustaz. Dia akan bertukar pada isim masdar. Pada isim masdar ni sebab kadang-kadang kaedah lain, orang Arab cakap lain. Dia macam tu. Kita ikut siapa? Ikut orang Arab tu. Kufrun. Kufrun. Sebab aku dah jumpa kafrun. Kafrun tak ada. Kafar ada. Baik. Kemudian datang kalimah fa'ilun, maka sini Kafirun. kafirun. Yang kita baca tu. Allah, hitam dah. Okeylah. Yang penting faham. Kemudian maf'ulun. Makfurun. Makfurun. Makfur. Lun jadi run. Makfurun. Makfur. Maksud dia macam ni. Telah kufur, sedang kufur, kekufuran. Orang yang kufur, yang kena kufur. Yang kena kufur. Yang kena kufur mana tu? Contohnya yang kena kufur ni macam ni. Contohnya macam anak dengan mak lah. Anak dia menderhaka lah. Maknanya anak dia menderhakai itu kafir dekat mak dia. Dan mak dia tu akan jadi makfur. Yang kena. Yang kena ingkari tu. Okey. Faham Ustaz. Senang aja. Senang ke susah? Susah. Lupa. Susah Ustaz. Apa yang dah faham tu lupa. Jatuh nama. Kafara ni tadi apa Ustaz? Kafaro. Telah kufur. Telah kufur. Pasti sebelahnya Isim masdar. yakfur. Yakfuru sedang. Kekafiran. Sedang sebab dia fi'il mudhari'. Apa dia? Yang kedua ni sedang kan? Sebab dia fi'il mudhari'. Yang ketiga tadi Yang ketiga ni Ketiga kata terbitan.
Isim masdar. Kata terbitan dia tambah an kat belakang. Jadi Kafiran. kufuran. Kufuran. Ataupun dalam bahasa Indon kafiran lah. Kafir. Kafiran tak ada, kita panggil kekufuran lah. Kufuran. Isim fa'il ni Isim fa'il ni kata nama pelaku. Pengkafir. Dia tambah pe ataupun yang. Yang kafir. Orang yang kafir tu. Orang yang ingkar. Orang yang ingkar. orang ingkar. Kalau kita kata ni ingkar, dia akan jadi telah ingkar, sedang ingkar, pengingkaran, kufrun. Orang yang ingkar, yang kena ingkar. Senang Ustaz. Senang lagi Ustaz. Apa Orang dia? yang Ingkar tu lagi senang. Ingkar. Sebab kafir ni sebenarnya asal kafir apa dia? Ingkar. Kafaro. Melawan. Dia Kafir ni asal dia makna apa? Ingkar kan? Ingkar. Ingkar. Bukan, asal dia bukan ingkar, kafir. Bukan. Pegang. Apa dia? Again. Kanun. Kanun pegang. Telah. Bukan, kafaro ni asal dia adalah Ni tutup. Oh, tutup. Untuk. Sebelum kedatangan Islam, kafir ni adalah awan cumulonimbus tu. Baik, sambung balik. Maka ni adalah wazan satu. Boleh? Belah Wazan. kanan tu yang nombor tu sebenarnya tulis kat situ wazan. Boleh? Inilah wazan. Kafarnya Ustaz. Yang bil tu, dia adalah wazan satu. Bil tu sebenarnya wazan. Oh. Boleh? Wazan ni maknanya pattern. Wazan. Arab sebut wazan. Maknanya yang ni ilmu sorof. Dalam ilmu sorof ada istilah wazan. Wazan ni apa dia? Pattern ataupun bentuk dia. Maka datanglah perbuatan kafaro ni dalam bentuk satu, wazan satu. Timbangan pun Ustaz ya. Timbangan dia. Ayuh. Timbangan. Wazan kan daripada mizan. Mizan. Timbangan tu bentuk dia tu lah. Dia kafaro, fa'ala. Timbangan dia macam tu. Yaf'ulu, yakfuru. Tu. Mizan alat penimbang. Mizan yang tu. Alat dah. Ya. Yang kau timbang. Isim alat. Alat. Dulu zaman sahabat dulu ada perang yang paling besar di antara sahabat Rasulullah. Perang antara siapa? Ada. Ali bin Aisyah. Sayyidina Ali dan juga Aisyah. bukan Muawiyah. Yang tu yang besar orang panggil perang Siffin. Bukan dengan Aisyah. Sayyidina Yang tu Aisyah. Jamal, perang Jamal tu sekejap ke. Yang tu tak besar. Sebab dia macam salah faham je. Lepas tu berlaku peperangan Siffin. Baik, masa perang Siffin tu kebanyakan sahabat duduk belah mana? Ali ke Muawiyah? Ya. Apa dia? Tahu. Dah baca. Tak tahu. Entah. tak? Dia orang berkecuali. Oh. Tak payah join. Tak masuk campur. Yang masuk kat situ pun kurang bawah 40 orang. Masuk Yang ke join. sebelah mana Ustaz? Sahabat ada berapa ratus ribu? Sahabat ada dalam 100 ribu lah kita katakan. Yang masuk join tu hanya bawah 30 orang. Ada kata bawah 40 orang. Yang lain semua aku tak nak masuk campur. Kalau boleh ada titik nak kita aslihu bainahuma, maka kita islah. Kita perbaiki. Kita jangan tambah kicap, tambah cili sos. Nak buat apa? Dua-dua pun baik. Tambah ada Ustaz. Apa dia? Dari tambah ada Ustaz-Ustaz tu. Itulah. Dua-dua pun baik kan? Takkanlah ke? Kita pun baik. Kita pun tak adalah jahat. Mana okey lah. Sama-sama mau baik mah. Ayo, mau gaduh juga. Apa pasal mau gaduh? Dia sebenarnya ada orang belakang yang panas-panas kan tu. Tu yang kita tak syok tu. Sampaikan dia orang terpaksa ambil tindakan lah. Yang cocok-cocok ni. Yang tu, yang cocok-cocok tu patutnya kita cocok dia tu. Okay.
Kalau tak ada orang layan, makat tak ada apa jadi kan. Pasal dia cocok kosong. Kalau cocok ada vaksin lain. Kalau cocok ada vaksin lain, dia demam sekejap. Cucuk kosong. Yang cucuk ni dia seolah-olah Arab kata apa tau? Seolah-olah ni kertas. Lepas tu dia pergi tambah kertas lagi. Api tengah menyemarak ni. Nak makan ni. Kita pergi campak kertas lagi. Campak kertas lagi. Padam tak api tu? Tak. Nak padam macam mana? Diam Okey, pun dah. nampak. Duduk. Orang pun tak ambil pot. Media pun alah, tak ada orang pun nak baca, biarlah. Dah hilang lah benda tu. Tu ya, selesai. Tak ada apa. Dua-dua tengah buat baik. So, dah khalas. Cuma salah faham sikit tu biasalah tu. Sangka baik lah. Apa dia? Bersangka baik lah Ustaz. Gitu. Dia orang buat baik, dua-dua buat baik. Tolong orang Gaza. Yang ni pun nak tolong orang Gaza. Okeylah, baiklah. Kita yang kat Malaysia ni, baik juga. Kita tolong orang Malaysia. Kita tolonglah orang kat Malaysia. Okeylah, semua baiklah, khalas. Tak ada apalah, tak ada isu apa langsung. Saya, orang kelas saya Jumaat tanya, dia kata, baik, kita baik, dia baik, semua baik insyaAllah. Dah lah tu. Tak ada benda yang kita nak masuk campur. Hal rumah tangga. Biarlah, lama-lama selesai tu. Arab sebut apa tau? Isbir ala madadil husudi fa inna sabraka qatiluhu. An-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Arab sebut. Allah kata isbir ala madadil husud. Bersabarlah engkau di atas gigitan dengki ni. Orang nak dengki dengan kita ataupun kita nak ni macam lah kedengkian yang akan naik macam tu. Isbir ala madadil husud fa inna sabraka qatiluhu. Kerana kesabaran tu akan membunuh orang yang dengki tu. Diam ni, jangan keluar apa-apa statement. Sepatutnya macam tu lah. Okay, kita diam. Kalau orang fitnah kita, kita nak buat apa? Diam je. Diam je. Tengok masa apa perang Ifki tu, apa? Yang masa Aisyah kena fitnah tu. Ingat kita? Ya. Aisyah buat apa? Dia diam lah. Dia diam je sampai wahyu dapatkan Nabi. Aisyah mana ada? Mana ada bang, saya buat macam ni. Oh, awak ni fitnah saya. Oh, sampai hati tak ada. Dia diam je. Dia balik rumah bapak dia, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar tanya Rasulullah. Rasulullah pun diam. Aisyah pun diam. Sampailah wahyu turun. Diam. Selesai. Nanti akan selesai. Diam tu bukannya diam tidur ke bukan. Taklah. Fikir tapi jangan keluar apa-apa statement lu. Tunggu lu. Nanti akan dapatlah keluar penyelesaian dia lah. Kotlah jiran kita pun cakap kita macam-macam, diam lah. Diam je. Kita buat macam biasa je. Nanti dia selesai. Lepas tu Arab kata annaru ta'kulu ba'daha. Api itu dia akan makan sebahagiannya benda yang dia nak makan lah. Illam tajid, kalau dah tak ada dah benda dia nak makan, menyala tak lagi api tu. Padam lah. Dah tak ada benda nak nyala, nak makan. Padamlah api tu, dah terbakar habis dah. Gitu. Boleh? Tu yang kena sabar tu Nak sabar tu susah tu kan. Oh, nak sabar tu tak susah. Tak sedar. Baik, sambung lagi sikit lagi. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat dia macam tu lah. Kemudian khalidina. Saya nak padam ni boleh tak? Dah Ustaz. Okey. Siapa pula nak jawab ni? Baik, ayat tadi dah habis tau. Jahannam MI sampai tu habis. Lepas tu bila dah habis, tiba-tiba dia baca baris atas, maka kena tengok dekat bahagian mana? Baki. Okey, baki. Khalid tu maknanya kekal. Jadi nak masukkan terjemahan apa? Hal. Ayo. Hal datangkan terjemahan apa tu? Dalam keadaan mereka kekal. Dalam keadaan mereka kekal. Khalidina.
Ustaz, saya nak tanya. Ya. Khalidina fiha ni boleh tak kita potong sebab dia dalam hal? Tak, sebelum tu dah potong dah. Tapi dia sambungkan kepada hal ni, keadaan dia ni. Khalidina fiha. Bukan Tak, kat dia tu. tak sambung. Dia dah habis dah. Ayat sebelum tu tadi dah sandar sekat MI. Okey. Dah sandar kat Jahannam. Khalidina fiha ni bukan ke baki, lebih daripada. Masuk kat baki lah. Macam yang kita baru cakap tadi. Yelah dia baki, ada hal. Boleh tak kita potong fiha ni? Kita Sampai situ potong lah. Sabar dulu. Boleh potong kat sini. Ni hal je dulu. Fiha satu kan. Kalau kita nak ikut main potong-potong ni lah. Khalidina hal. Hal dia tak ada apa-apa. Dia sekadar hal lah. Kita kata dia hal. Dalam Dia isim keadaan ni, tanda dia tanwin ni. Tanwin. Kat mana tanwin dia dekat nun ni. Cuma dia berbaris atas kerana dia hal. Dia hal. Mereka dalam keadaan, kan sini ramai ke seorang ni? Khalidina. ramai. Dia orang ramai betul tak? Bila ramai, maka mereka lah. Mereka kekal. Jadi dalam keadaan mereka itu akan kekal. Orang yang kekal tau. Khalidina. Baik, fiha dekat mana jumpa ni? Fiha domer. Jar dengan domer. Ayo, nak Jar. terjemah apa tu? Di Di dalam huruf Di jar. dalamnya. Di dalam dekat ke jauh? Di dalam jauh. Jauh leh. Iya. Di ni kalau jumpa dengan isim jauh. Oh, Kalau di jumpa dengan fi'il dekat. dekat. Macam Melayu kan? Macam Melayu Ustaz ya. Tak, ni memang bahasa Melayu pun. Saya tengah ajar bahasa Melayu. Cuma istilah tu saya tukar bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Boleh? Di kalau jumpa kata nama jauh. Kata nama lah. Macam bahasa Melayu, memang bahasa Melayu ni. Yang ni perbuatan. Ustaz, di ketika, jauh ke dekat? Di ketika. Jauh kan? Sebab ketika isim. Isim zorof. Macam perbuatan. Okey, ni perbuatan. Perbuatan dekat lah. Maknanya contoh di apa? Dikerjakan. Di makan. Maka dekat lah. Jauh. Di dengan fi'il dekat. Di Seremban. Jauh ke dekat? jauh. Okey. Isim. Kalau dari dengan daripada tu ada tak dalam bahasa Arab berbeza Ustaz? Tak ada. Dalam bahasa Arab senang yang tu. Kalau Melayu lah susah. Ada lain daripada tempat. di dalam tu jauh lah. Jauh. Di dalamnya. Baik, kita nak bahaskan apa fiha ni? Di dalamnya. Di dalam. Okey, tak. Kita nak bahaskan bahasa Arab dia. Fi huruf jar. Jauh. Haruf jar, Dengan al-jar domer, wal Domer. Domainnya. Domer here. Ya. majrur lah. Maknanya satu huruf jar, satu lagi domer. Tapi dah duduk selepas huruf jar, istilah dia al-jar wal majrur. Jauh majrur. Jerurnya ha tu Ustaz kan? Apa dia? Ha Tu majrur. Kenapa tak baris bawah? Domer mabni. Mabni mumtaz. Baik, mula pula balik ayat dengan ulaika, isim ke fi'il tu? Isim. Isim apa itu? Isim syarat. Isim isya, isim isyarah. Terjemahan dia apa? Ulaika. Mereka itu. Okey, mereka itu. Baik, kemudian datang hum lagi sikit. Baik, sekarang ni mereka itu ni isim isyarah. Betul tak? Baik, bila ayat mula balik dengan isim, maka jadi apa? Mubtada. Tak Mentadak, mentadu datang balik. Mana? Mutadak datang. Mentadu datang balik. Deng 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 deng. Lepas tu dia khabar. Baik, kemudian bila mubtada memerlukan kepada Khabar. khabar, betul tak? Khabar. Tiba-tiba datang pula hum. Hum mana apa? Isim domer. Dom Makna. tak makna.
Mereka. 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 Apa ni sampai 2 kali Bukan ni? mereka. Nah, maka ini adalah domer. Tetapi domer ini mengulang apa yang ni sebut, betul tak? Ya. Maka itu akan menjadi taukid. Taukid. Oh. Baik, cuba Penegasan tengok lah, dekat Ustaz. dalam kad ni. Cuba tengok dekat dalam kad ni. Kenapa dia ulang-ulang, Ustaz? Muka surat 9 ni. Penegasan kan. Cuba tengok muka surat 9 tu. Baca dekat nombor 4 tu. Oh, ni tak ada. Domer yang berulang. Domer. Penegasan lah. Oh. Penegasan ayu lah. Dasar. Taukid tu penegasan lah tu. Apa? Mereka itu, apa dia? Apa dia? Mereka itu. Apa tu? Mereka 2 kali Allah kata mereka. Lepas tu barulah Allah kata seburuk-buruk makhluk. Maka seburuk-buruk ni adalah sejahat ataupun seteruk-teruk, Cerita. sejelik-jelik makhluk. Oh, seburuk-buruk syarru. Baik, syarru ni isim ke fa'il dulu? Isim. Apa tanda ni? MMS. Mudhaf. Ada Oh, MMS. bukan. Mudhaf. Ayuh. Oh, mudhaf. Oh. Sanda. Baik, mudhaf. Lepas tu dan dia berbaris depan sebab MMS. khabar. Kan mubtada ada ni. Oh. Apa nak cerita pasal mereka tu? Seburuk-buruk Seburuk-buruk apa? Tergantung pula. Maka kalau tergantung sebelah akan jadi Bagi. MI. MI. MI stand for Mudufun ilaih. mudhafun ilaih. Tempat sandar. Ayo, tempat sandar. Tempat Syahrul bersandar. Siapa tu? Ayo. Syahrul Bariyah. Ada orang nama Syahrul kan. Kalau Syahrul maknanya tak ada makna lah. Sebab ada student saya nama dia Syahrul Bariyah. Buruk makhluk. Apa Nama dia? yang buruk Ustaz. Kalau Syahrul bukan. Kalau Syahar bulan tu. Bulan-bulan manusia mungkin diorang tak tahu makna kot kan. Syahrul. Dengar macam sedap je orang dulu. Gajian. Kalau nama dia Syarrul maka buanglah. Tak semua perkataan dalam Quran ni elok kan. Kadang-kadang orang dulu dia buka Quran tu, lepas tu dia main pak, lepas tu dia tengok kalimah apa. Oh, khinzir. Okey, nama anak khinzir. Dia ingat kan semuanya perkataan elok. Main teka-teki lah maksudnya. Dia buka, dia main celak pejam mata, tak boleh taruh tangan dia. Dia tengok. Ya, kau ni. Kau Ustaz buat cerita ya. Ustaz semua cerita. Takkanlah kisir. Orang dulu lahir lah dia dulu. Dia rujuk kat imam tuan guru ramai. Tak tahu, tak tahu ramai kan. Bang, tapi ada yang jauh pada tuan guru bang. Ustaz cakap seolah-olah orang dulu lebih teruk pada orang sekarang. Sebenarnya terbalik Ustaz. Orang dulu lebih baik pada orang sekarang. Sebenarnya setelah diperhatikan kan, orang dulu ke orang sekarang ke sama je kan. Cuma orang dulu dia pro tapi yang jahat dia pun lagi pro, faham tak? Boleh ada soalan tak? Ada Ustaz. Apa dia? Tadi Ustaz cakap Syahrul ni. Dia bukan khabar kan? Syarrul. Tadi ha. Syarru. Syarrul. Ustaz kata khobar. Tapi boleh tak kita masukkan bariyah tu sebagai khobar juga? Dua-dua, Syarrul, bariyah. Bariyah, khobar, pada depan. Dia Boleh tak? Tanda aja seburuk-buruk apa ni? Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk tu je khobar dia. Makhluk ni jadi tempat sandar. Kalau ikutkan memang dua-dua itulah khobar dia. Seburuk-buruk makhluk kan. Tapi kita ambil yang depan je. Yang belakang tu jadikan Dia sebagai tempat sandar lah. contohlah kita kata itu Sungai Gadut.
Dia kata, itu mubtada. Khabar mana? Sungai Gadut. Sungai. Tak, ambil sungai je, Gadut MI. Oh. Itu sungai. Ambil yang depan tu, yang belakang tu jadikan MI. Asal dia khabar dia Sungai Gadut lah. Tapi kita ambil sungai je, Gadut tu jadi MI. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa Amin. Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.